guna apa yang ada dulu. Boleh tak? Alright. Maaf Puan, di sini kurang jelas. Korang tak jelas tu tak dengar ke apa? Tengok saya punya mic kat sini. Taufik tak dengar ke? Taufik tak faham? Saya Jelas, cakap Puan. jelas kan? Tersalah penggunaan kod akaun belanja untuk. Oh, tengok Sibu tu. Kalau terlebih daftar kategori kesilapan kuantiti ke? Kalau terlebih daftar aset tu kategori kesilapan kuantiti ke? Awak kena tengok senario dia. Maksud saya kesilapan kuantiti ni, kejap Dia macam ni, saya jelaskan sampai habis dulu sebab saya duduk melayan chatting korang ni. Okay, kesilapan kuantiti ni adalah di mana aset fizikal sebenar tu, fizikal sebenar aset tersebut sebenarnya lebih daripada satu. Okay, tapi dekat SPA tak ada masalah. Okay, mungkin dekat SPA dia memang tak ada masalah sebab fizikal depan mata dia sebab dia nak tampal stiker tu. So, bila fizikal datang depan mata dia, dia nak kena record dekat dalam kan sebenarnya kena record once kita dah buat dekat apa ni, bila dah buat pengesahan penerimaan barang ataupun bila barang tu dah sampai. Kalau dekat SPA pengurusan aset, tuan-tuan dan perempuan yang bertanggungjawab kena rekodkan dekat SPA dalam tempoh 14 hari. Itu pun kalau user bagi tahu kat tuan-tuan dan perempuan lah, sebab tak semestinya tuan-tuan dan perempuan yang terima barang tu, sebab user yang terima barang tu. Sepatutnya user kena update dekat tuan-tuan dan perempuan yang bertanggungjawab untuk rekodkan dekat SPA, sebab kita kena keluarkan stiker tu lah, stiker yang nak tampal tu, stiker ID SPA tu. So, lepas korang daftar tu, korang tahulah berapa sebenarnya kuantiti barang yang korang terima. Tapi kan kita buat LPB ni laporan perbezaan baki. Bila kita buat LPB setiap bulan, tuan-tuan dan perempuan kan biasanya tengok kan W4 tu mana yang tak ada pairing lagi, W5 mana yang tak ada pairing lagi. Tiba-tiba korang tengok, aku dah record lah dekat SPA ni tadi, aset ni aku ingat lagi memang aku record contoh kan. Tapi kenapa tak ada pairing dekat AJF Mas ni? Sebab dekat AJF Mas bukan tuan-tuan dan perempuan yang buat perolehan tu, bukan tuan-tuan dan perempuan yang buat bayaran tu. Okay. So dekat LPB lah yang akan nampak apa yang berlaku dekat IGF Mas dan apa yang berlaku dekat SPA. So bila kita tengok balik, tuan-tuan dan perempuan pun perasan, oh yang ini benda yang sama. Katakanlah yang tuan-tuan dan perempuan dapat tu, saya selalu bagi contoh laptop atau komputer lah, senang sikit kan. So katakanlah dah beli laptop hari tu 5 biji, okay, 5 buah. Tapi tiba-tiba kita tengok dekat IGF Mas dia lamsam. Maksudnya masa perolehan tu, kawan kita yang buat perolehan tu, keluarkan LO tu, dia tak letak kuantiti tu 5. Dia letak kuantiti tu 1, tapi bayaran penuh sama. Katakanlah satu laptop 5,000. So bayaran betul kepada pembekal 25,000. Betul, kita bayar kepada pembekal 25,000, tapi kuantiti dia letak 1. Walhal kuantiti dia 5. Itulah yang kita kata kesilapan kuantiti. So bila kesilapan kuantiti, maksudnya dekat dalam IJMA cuma ada 1 sahaja, sedangkan dia ada 5. So nanti apa yang kita patut buat, jalan penyelesaiannya, kalau tahun semasa dia panggil pelarasan aset, okey. Kalau tahun keuangan berlainan, kalau saya sebut tahun keuangan berlainan ni, korang kena set in mind korang 2018 hingga 2023. Okay, sebab kalau 2017 dan ke bawah dia dipanggil data migrasi, okay. Alright. So kalau ikutkan nanti, bila kita tengok, dah silap kuantiti dan dah melangkau tahun pun, okay, disebabkan itu tuan-tuan dan perempuan, dia punya cara. Nanti yang ni kita akan cover banyak dekat pengelasan. Pengelasan ni episod minggu depan, episod 5 hari Selasa minggu depan. Kita orang belum buat edaran lagi, edaran jemputan lagi. So yang tu pun kita orang akan cover. Nanti kita tunjuk detail macam mana nak buat. Tapi dia incurred kat sini apa? Dia ada transaksi kena lupuskan sebahagian. Kenapa dia panggil lupuskan sebahagian? Daripada 25,000 tu, kita tinggalkan satu kuantiti sahaja. Sebab tu kita lupuskan sebahagian. Maksudnya daripada RM25,000 tadi, kita lupuskan 20,000 sebab kita nak maintain satu kuantiti tu dekat dia. Tapi lagi balance lagi 4 kuantiti tu, kita akan buat melalui proses pengelasan aset. Pengelasan aset tu minggu depan kita akan cover. Sebab tu eloknya orang yang sama mengikuti semua episod. Macam episod drama, korang kena tengok episod 1, episod 2 sampailah episod 6. Kita orang punya ada sampai episod 6. Macam korang tengok cerita lelaki itulah. Korang tengok tak cerita lelaki itu? Hari Isnin hari tu saya dah bagi tahu dah ada cerita baru kan, lelaki itu. Cerita tu best apa? Ada Fazura yang cantik, ada Adi Putra yang handsome. Tapi sebabkan dia lambat sangat, pukul 10 baru start, tak payah tengok lah. Baik korang tidur, boleh tahajud dan sebagainya. Okey, boleh? Faham tak untuk kesilapan kuantiti? Maksudnya kesilapan kuantiti ni dia akan incurred beberapa proses. Akan melibatkan pelupusan sebahagian dan selebihnya akan melibatkan pengelasan. Okey? Boleh? Faham tak? Jelas Alright. Ada banyak message ni. Mana yang okey.
Kalau pendaftaran aset tak dijumpai punca kuasa, physical asset pun tak diketahui, boleh mohon pelupusan. Awak kena buat justifikasi. Awak kena buat justifikasi, dan then nanti kita tengok justifikasi tu, kita akan bagi kelulusan lah. Alright, kena buat justifikasi yang strong. Okay, boleh JKNS pergigian? Okay, alright. Setakat yang saya jelaskan ni, tuan-tuan dan puan-puan, more or less boleh faham sikit kan, walaupun tak faham sepenuhnya. Alright, pelupusan aset di Ajemas adalah seperti berikut ke? Betul. Maksudnya pelupusan aset di Ajemas melibatkan senario ini. Senario melibatkan data migrasi, senario yang melibatkan tahun kewangan berlainan, senario yang melibatkan kesilapan kod akaun, dan senario melibatkan kesilapan kuantiti. Tapi dekat modul IJFMAS, modul AA IJFMAS, dia ada beberapa sub-modul untuk pelupusan. Dia ada pelupusan dengan hasil, dia ada pelupusan lain-lain, dan dia ada pelupusan secara tukar barang ataupun tukar beli. Yang itu dekat modul. Saya belum masuk dekat modul lagi. Semua ni kalau berlaku, dia akan pakai satu modul je. Dia akan pakai pelupusan lain-lain. Okey? Boleh faham tak ni? So semua ni, okay, korang kena tengok kan. Tapi saya tak sempat nak buat nota yang cantik tu tuan-tuan sebab tak ada masa lah weh. Sebab macam lah aku busy sangat. Memang busy pun tak cukup masa. Okay, maksud dia macam ni tau. Lepas tu saya nak buat on the spot dengan korang ni. Tapi harap korang tak bosan lah. Nanti saya tunjuk yang untuk kita punya hands on. Sekejap lagi saya tunjuk Yang ni kan. Saya bagi kat korang. Sebab nak buat slide cantik ni memang ambil masa. Alright. Ni. Kalau dekat IJFMAS, dia akan pakai modul satu je. Dia akan pakai, sekejap alamak silap. Kita tebalkan dia sikit. Okay. Sikit. Okay, so ini dekat IJFMAS, dia akan menggunakan modul perakaunan aset. Okey, lepas tu pelupusan aset, lepas tu pelupusan aset lain-lain. Okey, ini kalau single, okey. Ini kalau single, maksudnya secara single. Ini, okay. Ini transaksi single. Ni kalau single, okay. Alright. Ni kalau single. Kalau pukal, tengok Kalau pukal dia macam ni. Kalau pukal dia modul perakaunan aset juga, tapi dia terus pergi ke pukal. Okey, dia terus pergi ke pukal. Lepas tu pergi dekat transaksi. Lepas tu pergi dekat pelupusan. Lepas tu kena pilih juga pelupusan lain-lain. Pelupusan aset lain-lain. Macam ni. Okay. Lebih kurang macam inilah sebenarnya. Alright. So, maksudnya dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan kena faham kategori ni dulu. Tapi end up dekat IJFMAS, kita akan pakai satu modul yang sama untuk semua kategori ni. Boleh faham tak? Okay. Duplicate double key in aset yang sama melalui data migrasi. Kalau duplicate topik episod 6. Episod 6 nanti kita orang cover topik duplicate. Alright, yang ni saya tak mau cover. Puan, kalau harga di SPA berlainan dengan harga di IJFMAS, macam mana nak buat? Awak kena tengok harga yang mana yang sebenarnya betul. Awak kena semak dulu, SPA yang betul ke ataupun IJFMAS yang betul. Kalau katakan dekat SPA betul, dekat IJFMAS tu tak betul, so nanti boleh buat pelupusan sebahagian. Okay? Tapi kalau katakan dekat SPA tu yang tak betul, awak kena padam yang sedia ada punya pendaftaran SPA tu, kena rekod yang baru dengan harga yang betul. Okay? Boleh tak? Alright. Okay, ada soalan lain tak? Pelupusan dalam SPA termasuk ABR juga ke kena mohon? Dia macam ni. Dia as long as benda tu ada dalam IJFMAS, kalau tuan-tuan perempuan nak keluarkan daripada IJFMAS,
kena dapat sebenar saya. Valentino. Saya tak perasan lah. Saya puasa lah Valentino. Sebab tu saya tak perasan ni. Saya punya ejaan. Aku nampak. Ejaan sabanar. Dia nak suruh sabar sebenarnya tu. Okay. Sebab saya type on the spot kan. Sekejap Right. Okay. Boleh tak? Okay. Kalau bangunan terbakar perlu perusahaan. Okay. Korang kan kalau perlu perusahaan dengan ni. Jangan confuse dengan apa yang berlaku dekat AJF Mas. Alright. Tuan-tuan dan perempuan kena settlekan dulu dekat pengurusan aset. Dah settle dekat pengurusan aset, barulah tengok aset tu tadi ada tak dekat AJF Mas. Kalau aset yang sama dah selesai pelupusannya di peringkat pelupusan aset, tuan-tuan dan perempuan kena keluarkan juga daripada dalam IGF Mas. Pengurusan aset adalah satu benda lain. Perakaunan aset adalah satu benda lain. Yang kita orang sebut semua dekat IGF Mas ni namanya perakaunan aset. Andai kata dekat pengurusan aset, tuan-tuan dan perempuan buat pelupusan, tak kisahlah aset alih ke, aset tak alih ke, tapi tuan-tuan dan perempuan dah faham kan dan dah tahu, kena buat juga dekat IJF Mas dengan syarat aset tu pernah dimasukkan dalam IJF Mas. Kalau aset tu tak pernah dimasukkan dekat dalam IJF Mas, tak perlu buat apa-apa dekat IJF Mas. Okay? Alright, dokumen nanti saya jelaskan kalau data migrasi, dokumen apa yang kita perlukan, tahun keuangan berlainan apa, kesilapan kod akaun apa, kesilapan kuantiti apa dokumen dia. Dokumen dia berbeza-beza. Okay, boleh? Alright, okay, dah ready? Saya nak pergi kepada data untuk tuan-tuan dan perempuan nampak dengan lebih jelas macam mana daripada LPB tuan-tuan dan perempuan nak cari kerja tu. Maksud saya nak cari kerja mana? Kerja yang kategori 1 ke, 2 ke, 3 ke ataupun 4. Right? Saya akan masuk dekat dalam LPB. Nanti saya tak pasti tuan-tuan dan puan ni orang yang sama ke tidak. Masa kita buat taklimat yang sebelum bulan Ramadan lagi, ada satu taklimat yang kita buat secara online masa tu untuk aset LPB aset alih dengan LPB aset tak alih. Saya ada pick up setiap negeri ada 3. Saya ambil masa tu hospital, PKD dengan PKPD kalau tak salah saya. Nanti saya akan pakai file yang telah dipilih tu untuk saya tengok LPB dia. Saya tunjuk kat tuan-tuan dan perempuan kalau dekat senario tuan-tuan dan perempuan macam mana nak cari kategori-kategori yang mungkin ada dekat dalam PTJ tuan-tuan dan perempuan lah. Alright, satu soalan kat sini. Kalau ambulan dalam IJF Mas harga lain. Okay. Alright, yang ini dia akan jadi juga pelupusan sebahagian. Maksudnya yang ambulan punya kisah, saya pun tak dapat cover juga ambulan ni. Banyak sangat janji saya tak tepati lagi sebab banyak sangat kan. Ambulan ni macam ni. Ambulan ni bila dia beli lump sum tu dia pakai kod akaun ambulan. Maksudnya kod akaun kenderaan 34 A1434. Sedangkan dalam ambulan punya perolehan tu tadi, lump sum tu, dia termasuk aksesori ataupun dia termasuk juga peralatan perubatan, stretcher, dia termasuk juga benda-benda lain. Okay, so dia punya cara penyelesaian nanti, pelupusan sebahagian sebab kita nak tinggalkan apa tahu. Kalaulah yang kita nak tinggalkan tu kod akaun dia betul, memang kenderaan tadi memang, ambulan tu memang kenderaan, pakai kod akaun kenderaan. So kita akan buat pelupusan sebahagian kat dia, tinggalkan kos ambulans sahaja, solid cost ambulans sahaja. Tapi yang selain daripada itu, okey, selain daripada itu, mana-mana yang harta modal kita akan masukkan melalui data migrasi sebab kod akaun dia bukan kod akaun kenderaan. Kalau macam peralatan perubatan, kod akaun peralatan perubatan dan sebagainya, tapi yang aksesori tu dia akan burn out macam tu je. Kita tak tackle dia dekat mana-mana. Kita akan lupakan je dia. Okey. Boleh nak tanya pasal ni juga tapi alright, tak ada. Okey, nanti aku Wan, kalau misalnya kod tu memang salah beli pada awal tu, dah macam mana? Okey, kalau salah beli daripada awal, semua tu salah beli daripada awal, kita terus dia masuk data migrasi semua aset tu. Maksudnya kalau patutnya dia kod aset tapi dia beli dengan kod belanja menguruskan, maknanya itu itu data migrasi. Kalau tahun keuangan berlainan terus masuk data migrasi macam aset hadiah. Okey, terima kasih. Right. Okey. Boleh? Puan minta ulang semula bab pelupusan untuk aset dipadam dalam SPA. Kami kena mohon kelulusan BAKKM terlebih dahulu. Aset dipadam pada tahun 2020. Puan, Ya. nak tanya boleh? Boleh. Okay, sekiranya barang tu adalah barang pindahan. Apa? Barang pindahan. Alright, betul. Okay, tapi dia bagi satu harga dalam LPO tu dia satu harga sahaja. Okay, barang pindahan ambulan ke ni?
Bukan. Ini adalah alat apa ni, gas. Dia adalah lab, barang lab lah. Maksudnya pindahan daripada siapa? Daripada PTJ dekat BKP. Oh, PTJ BKP. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu tapi bila kami check dia ada macam buat apa, piping. Lepas tu dia ada buat piping lah untuk gas kan, dia tambah piping apa semua, lepas tu dia tambah gas. Adakah itu pun dikira barang aset sekali ataupun bukan? Soalan Mariam apa? Adakah dia dikira barang aset Sebab dia yang dia bagi satu tambah-tambah tu? bukan, maksud saya dekat dalam tu dia ada buat penyelenggaraan lain. Maksudnya sepatutnya dia macam dia buat dekat dinding kan. Dia pasang sebab benda tu kena ada gas. Kalau tak ada gas tak boleh. Tak boleh berfungsi lah alat tu. Okey, maksudnya dalam perolehan yang dia buat tadi, sebab yang buat perolehan tu BKP, betul? Ya, betul. Okay, semasa BKP buat perolehan tu, kita tak pasti lagi adakah perolehan tu secara betul ataupun tidak. Dia punya code account, bukan perolehan yang isu AP59 ke apa ya. Saya betul. tak tahu yang tu. Okay. Ah, So sekarang ni barang yang dia beli tu tadi, asetnya apa? gas apa nama tak gas dia? Gas entah gas dia gas lah, tapi dia alat dia memang alat lab lah, dia barang lab. Apa Okey, nama macam tu lah, korang rekodkan HPLC macam tu. korang rekodkan dekat SPA. Betul? Korang rekodkan dekat SPA. Kita nak rekod kat SPA, adakah kena pecahkan harga sebab itu adalah kira dia kategori macam Sparta tau. Dia sebab dia adalah dengan bangunan. Dia buat tu dekat bangunan untuk pergi kepada gas tu. Untuk gas tu salurkan kepada mesin tu. Physical asset tu memang kat korang lah. Maksudnya dia tolong Ya, beli dan bayar. Betul? Betul. Nanti kita akan bayar lah. Pindahan lah. Kalau pindahan kita nanti dia akan terus buat pindahan. Diorang yang bayar kan? Okay, dia macam ni. Satu, kena tengok dulu yang gas tu tadi ataupun yang apa benda tu tadi dekat pengurusan aset, benda tu apa sebenarnya? Dia aset alih yang korang kena record dekat dalam SPA ke ataupun dia sebenarnya memang aset tak alih punya komponen? Dia memang aset tak alih punya komponen lah. Okay, so aset tak alih punya komponen. So aset tak alih ni dia sensitif sikit. Okay, so betul. aset tak alih ni tadi kena tengok balik, kena tengok balik yang dia beli tu adakah menggantikan yang sedia ada ataupun dia upgrading ke ataupun sebaliknya. Yang melibatkan aset tak alih ni kena make sure borang ataupun lampiran B213 tu yang ada 3 kriteria tu dijawab. Okay, maksudnya kriteria yang pertama, perolehan aset yang dibuat tu adakah dia sekadar untuk mengembalikan fungsi asal. Tadi kata gas kan? Adakah dia memang gas tu baru dipasang ke? Sebab tu saya kata kena tengok detail. Okay, so maksudnya kalau katakan kriteria yang pertama, kalau dia sekadar mengembalikan fungsi asal, so dia tak meet kriteria aset tu, jawab tidak. Okay. Atau soalan nombor 2, adakah dengan perolehan aset tersebut ataupun jangan panggil aset, atau adakah dengan perolehan item tersebut, kita tak tahu lagi item tu aset ke atau belanja sahaja. So adakah dengan perolehan item tersebut dia menambahkan kapasiti atau pengeluaran sedia ada. Contoh tadi macam gas kan, awak kata gas. Ya, adakah dengan perolehan item gas ni tadi, adakah dia memang cover up selama ni boleh cover up sehingga 1000 pesakit contoh. Saya tak tahu gas ni apa benda dia punya fungsi ni, saya tak pastilah ni. Lepas tu kalau ikutkan memang sama je, dia memang cover up benda yang sama pun macam sebelum ni. So dia tak meet lah kriteria aset tu, jawab tidak. And then kategori yang ketiga ataupun kriteria yang ketiga, adakah dengan perolehan item tersebut dia menyebabkan usia guna, sebab tadi awak kata komponen kepada bangunan, betul? Betul. Adakah yang ketiga ni, kriteria yang ketiga, adakah dengan perolehan item tersebut dia menambahkan usia guna bangunan tersebut? Okey. Kalau dia meet salah satu, dia bukan semua. Kalau dia meet salah satu, yes, you kena pakai code account asset. Tapi siapa namanya ni, BKP tu buat perolehan tu pakai code account apa? B35. 35. So kena tengok balik. Sebab 35. Dengar ni, aset tak alih, walaupun kategorinya di pengurusan aset adalah aset tak alih, tapi dekat IJF Mas dia mungkin fall under kita punya 35. Macam split account, dia kategori dekat pengurusan aset tak alih. Tapi masa perolehan di IJF Mas ataupun bahasa perakaunan,
dia terpaksa pakai 35 sebab dia adalah Betul. kelengkapan dan peralatan. Betul. Right? So awak kena tengok yang gas ni tadi, adakah dia jatuh bawah kelengkapan dan peralatan ataupun memang dia meet kriteria tu tadi dan sebagainya. Kena check dulu, and then kalau katakan contoh kalau katakan tadi benda tu semua tak meet, BKP tak perlu buat pindahan ke awak, dia kena mohon dekat BA KKM untuk pelupusan di IJF MAS, kelulusan khas tahun kewangan berlainan lah kalau dia dah berlaku pada tahun yang sebelum ni. Kita Tak buat perlu tahun buat ni pindahan. kan. Tahun ni baru dia masuk barang tu. Tak, korang dah terima kepindahan tu. Barang dah sampai dekat kami, tapi proses pindahan tu belum lagi sebab kita orang Yes, pun tak sebab daftar dengar lagi. semua orang bila mana ada PTJ nak buat pindahan dekat tuan-tuan dan perempuan, korang jangan bulldoze terima sahaja. Korang kena tengok dulu adakah benda tu betul dekat korang physical assetnya wujud dan betul ke dia meet kriteria aset tu. Kalau katakan benda tu tak meet kriteria aset, walaupun dia yang buat transaksi tersebut, jangan terima pindahan tu, suruh dia apply pelupusan. Sebab nanti bila buat pindahan, korang dah menyusahkan diri korang, pindah dah satu hal. And then nanti korang kena mohon pelupusan tahun keuangan berlainan disebabkan salah guna kod akaun. Faham tak ni? Puan, kalau macam tu kami kena daftar juga dengan harga yang sama ke ataupun macam No, mana? sekarang ni saya suruh tengok dulu adakah dia meet kriteria aset tu. Meet tak? Kena semak dulu. Okey, baik. Kalau meet, yes, you boleh terima pindahan tu dan buatlah record dekat korang punya pengurusan aset macam mana. Sebab kalau dia tak meet kriteria aset, takkan korang nak daftar dekat aset korang. Betul. Sebab Kan? kami punya kejuruteraan pun memang cakap benda tu kena keluarkan daripada benda tu. Cuba bincang balik, tengok balik adakah perolehan item tersebut, item tu apa? Item tu sebenarnya aset ke tidak? Kalau tak aset, tak payahlah buat pindahan. Nanti BKP kena mohon dekat kita orang untuk pelupusan disebabkan kesilapan kod akaun. Boleh? Clear? Boleh Okey, tak? clear Puan. Okey. Okey, ngam. Alright, Seperti Jasin, Puan minta Terima ulang kasih. sebab sama, pelupusan aset dipadam dalam SPA, kami kena mohon. Aset dipadam pada tahun 2023 kerana aset tersebut dipinjam dari PTJ lain dan PTJ tersebut telah melaksanakan pelupusan pada tahun 2022. Aset dipadam pada 2023 kerana aset tersebut dipinjam. Dekat AJM Mas dah ada ke aset tu? Yang awak padam tu, Seperti Jasin? Ada kat AJM awak ke? Kalau dekat SPA tu isu lain tau. Okay, tengok balik aset yang sama tu pernah masuk AJM awak tak? Kalau pernah masuk kat AJM awak memang kena lupuskanlah sebab hakikatnya physical asset tu dah lupus. Kalau tak ada dekat AJM awak, dekat aset, dekat SPA awak padam lah. Itu dah pengurusan aset. Okay? Boleh Seperti Jasin? Alright? Okay. Kalau terlebih daftar aset tu kategori kesilapan kuantiti ke? Alright. Terlebih daftar tu maksud awak tu dekat SPA kan? Dekat SPA awak kena tengok balik hakikat sebenarnya berapa dan dekat AJM ada kesilapan tak? Kena tengok balik. Bang, kalau kat AJM harga 1 unit tapi kat SPA pecah 2 unit tapi 1 kat aksesori macam mana? Okay. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, dengar ni saya cakap ni. Untuk record dekat SPA, kalau nak record dekat SPA, tuan-tuan dan perempuan, saya rasa tim UPAS pun dan tim JKN punya UPA pun saya rasa diorang pun dah alertkan tuan-tuan dan perempuan. Untuk merekodkan aset di SPA, tuan-tuan dan perempuan tengok balik. Barang yang sampai tu, walaupun dia bersama dengan aksesori dia, cuba tengok balik ataupun bersama dengan benda-benda lain tu, adakah dia memang wajib ada benda-benda lain tu baru aset tu boleh berfungsi. Kalau katakan dia bersama yang lain baru aset tu boleh berfungsi, aset tu kena daftar satu saja. Tapi walaupun korang daftar satu dan korang nak pecahkan aksesori tu tadi, okay, sebabkan kan kita ada charge maintenance kita punya peralatan perubatan kan dia charge kita mengikut kos aset. So tapi kita tak naklah merugikan kerajaan, disebabkan itu kita pecahkanlah aksesori tu tadi. Tapi dekat SPA, korang still kena daftar dia, kos dia korang kena ambil keseluruhan termasuk yang aksesori tu tadi sebagai satu ID SPA ataupun sebagai satu unit dan korang boleh pecahkan dia dekat aksesori. Maksudnya pecahan harga tu boleh korang letakkan dekat aksesori. Contoh harga keseluruhan aset tu 10,000 tapi dalam 10,000 tu tadi ada aksesori dia yang korang tahu harga dia. So harga keseluruhan 10,000, aksesori tu mungkin ada beberapa item aksesori
katakanlah aksesori pertama 300, korang boleh luahkan dekat dalam pendaftaran aksesori tu. Kan dekat SPA ada untuk yang lagi satu punya tu. Okay? Yes, walaupun aksesori tu harta modal. Alright? Korang kena tengok balik. Dia sebenarnya bersama keseluruhan tu. Okay? Alright? Tapi nanti korang boleh pecahkan harga tu dekat aksesori. So nanti syarikat konsesi yang dipanggil, dia tak bolehlah ambil dekat QPA punya tu, dia kena tengok balik. Dekat QPA tu kan ada pecahan aksesori, so dia kena tolak lah yang harga aksesori tu, dia akan ambil solid harga kasar aset tersebut. Okay? Alright, kalau aset ABR terdaftar sebagai harta modal, pelupusan data migrasi kan. Okay, kena tengok aset tu aset tahun bila awak. Kalau aset tu tahun 2017 dan ke bawah, yes, data migrasi. Okay? Alright. Siapa dalam ni pernah terima aset dari tendering agent tapi supplier? Puan, Ada soalan ke? selamat pagi. Selamat Okay, pagi, boleh. Puan. Selamat pagi. Kenapa? Siapa tu? Lucy dari PBB Kuching. Okay, kenapa Lucy? Puan, macam mana dengan data kita orang dari LDI kita? Tiba-tiba ada data daripada KP lain tercicir masuk. Perlu tak saya buat pelupusan secara macam tu? Oh tak, sekarang ni awak kata ada aset orang lain masuk dalam awak punya AJMAS Yes. Tapi awak kena tengok, Tiba-tiba. korang kena tengok sumber dia data migrasi ke? Ya, data migrasi. Kena mohon data migrasi punya proses. Okey. Terima kasih, Puan. Kena mohon kelulusan. Korang tak boleh simply buat tau. Korang boleh simply buat kalau benda tu berlaku tahun semasa sahaja. Okay? Kalau benda tu berlaku dalam tahun yang selain daripada itu dan melibatkan data migrasi, yang ni semua tak boleh buat simply buat. Kena dapat kelulusan dulu. Tapi nanti end up dia akan buat juga dekat AJMAS lah. Kena dapat concern dulu ataupun kena dapatkan kelulusan dulu baru korang boleh laksanakan dekat AJMAS. End up ni memang kena buat kat AJMAS. Kita mohon ke BA KKM lah, Puan. Betul. Yes. Okay. Thank you. Okay. Alright. Kalau tahun semasa, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk AO masing-masing. Kalau bukan tahun semasa dan data migrasi, memang korang tak ada pilihan lain, kena rujuk kita orang kat BA lah. Okay. Boleh? Korang kena buat nota sendiri tau. Kita orang tak boleh nak buatkan nota untuk korang. Saya boleh bercakap je. Benda tu ada dalam kepala saya dengan anak-anak buah saya. Tapi kita orang tak boleh buat notakan untuk korang lah. Korang buat sendiri. Okay? Sebab korang faham macam mana. Korang luahkan kat situ. Okay? Tapi one day mungkin ada garis panduan yang lengkap. Itu saya tak boleh nak janji apa-apa. Alright? Pembelian katil AJMAS dikira satu set tapi pendaftaran. Okay, pembelian katil tengok balik. Pembelian katil ni, korang tengok beli dengan katil tu apa. Sebab setahu saya, pembelian katil, tapi katil tu dia satu harga dah sepatutnya dengan tilam. Okay, maksudnya masa kita beli, katil mestilah dengan tilam. Okay, kalau tanpa tilam, katil tu kau nak tidur ke atas besi tu? Kan? Ataupun korang nak tilam tu, pergi tidur ke atas lantai ke? Yang itu kalau darurat, boleh. Tapi kalau secara normsnya katil mesti dengan tilam. Tapi sekiranya masa perolehan katil tersebut ada side table lah, ada locker lah, yang itu memang asing. Kalau katakan dekat AJMAS dia lamsam, salah dekat AJMAS. Kita akan buat pelupusan sebahagian. Tapi kalaulah dekat SPA, kena record tu ikut fungsi aset tu tadi. Maksudnya tilam bersama katil. Okay, katil tu bersama tilam, katil bersama tilam, satu daftar dekat SPA. And then side table, satu daftar lain. And then locker, satu daftar lain. Faham tak? Okay. Kalau pembelian dengan aksesori, contoh satu barang induk 3 aksesori, adakah dalam LPO kena buat? Dia macam ni, jangan panggil dia, jangan confuse dengan pecahan aksesori. Korang kena tengok, aset tu tadi, dia boleh berfungsi tak tanpa aksesori tu? Contoh dalam kehidupan harian kita, dengar saya bagi terma macam ni, tak tahulah korang boleh faham ke tak. Perempuan, tanpa makeup, dia boleh juga hidup. Betul? So maksudnya makeup tu benda yang berasingan daripada dia. Okay? So aset korang ni tadi, yang macam korang kata dia aksesori tu tadi, tanpa aksesori tu, aset tu boleh berfungsi tak? Kalau dia tak boleh berfungsi sendiri tanpa aksesori, dia dikategorikan anak beranak dia juga. Maksudnya kena satu, dia jadi satu unit je. Boleh tak awak? Korang faham tak maksud saya? Okay? Kalau macam laptop tanpa mouse, dia still boleh berfungsi. So mouse tu dah kategori macam makeup lah. Alright? Tapi
laptop ni, adakah tanpa wire-wire semua tu dia boleh berfungsi? Tak lah. Kan? So korang tengok balik. Dia boleh berfungsi ke tak? Alright? Kalau terlebih daftar dekat IJFMAS, contoh aset hadiah, kena mohon pelupusan juga. Tahun keuangan berlainan lah. Kalau tahun semasa pun kena dapatkan concern kita orang juga. Sebab ni dah jadi kesilapan lain pula lah ni. Sebab aset hadiah tu memang kita yang mulakan, betul? Sebab kita yang buat sendiri. Okey, dengar ni. Saya pick up yang soalan yang terlebih daftar ataupun terlebih buat dekat IJFMAS aset hadiah. Kalau tahun keuangan berlainan, korang mohon permohonan kelulusan khas tahun keuangan berlainan. Tapi kalau tahun semasa, ada satu benda yang korang boleh buat. Kalau tahun semasa, maksudnya tahun 2024 ni, aset hadiah sebenarnya kita terima 5 je. Tapi korang terbuat sampai 6 kali ataupun 6 kuantiti. So dah terlebih satu. So kalau tahun semasa, tahun 2024, korang boleh batal urus niaga. Nanti saya tunjuk dekat modul IJFMAS kat mana nak batal urus niaga. Okay, dia ada satu submodul batal urus niaga. Nanti saya tunjuk. Maksudnya korang batalkan je. Kalau tahun keuangan yang sama sahaja. Nak tanya, kami dah lupus aset bernilai 269,000 melalui kaedah e-waste. Alright, kelulusan asas sebuah harga tapi tiada sambutan dan kami meluluskan pindaan secara e-waste. Jadi untuk IJFMAS kami lupuskan pelupusan. Okay, pelupusan dengan hasil hanya terpakai untuk tahun semasa dan untuk cara yang sebut harga atau tender sahaja. Itu pelupusan aset dengan hasil. Dengan syarat dia, pelupusan aset dengan hasil hanya boleh, ni kan, saya buat nota terus kat sini. Alright, sekejap. Okay. Ni. Kalau ada robot best kan, macam siapa namanya tu, macam kita buat kalau kita nak buat video tu apa? CapCut kalau CapCut tu dia boleh keluar lirik kan. Kalau kita maksudnya kita nyanyi dia keluar lirik kan. So kalau apa yang saya cakap ni dia boleh tolong type kan lagi bagus kan. So saya nak kena type sendiri ni. Sekejap pelupusan aset dengan hasil. Okay, korang jangan terperdaya sangat dengan wording hasil ni sebab e-waste pun dapat hasil juga kan, secara apa ada lagi lah macam-macam cara yang memang dapat duit juga. Okay, tapi pelupusan aset dengan hasil di IJFMAS, okay, modul korang jangan, nanti kan korang confuse. So kebetulan ada soalan. So modul pelupusan aset dengan hasil di IJFMAS, syarat dia apa? Tahun semasa. Okay, tahun semasa. Maksudnya tahun sekarang 2024 lah. Syarat kedua dia hanyalah sebut harga atau tender. Okay, maksudnya pelupusan secara sebut harga atau tender sahaja. Secara sebut harga atau tender. Yang ketiga, semasa pengeluaran deposit. Sebab dia kena bayar deposit kan. Pengeluaran semasa charge deposit ataupun charge deposit lah. Charge deposit mesti menggunakan kod pelanggan. Yang biasa 5 ke 6? Siapa tahu? Yang biasa 5 kan? Tak ada siapa tahu ke pasal charge deposit ni? Liza, tolong confirmkan dengan Yusla sekejap, saya tak sempat nak tengok. Charge deposit dia 6. Charge deposit mesti menggunakan kod pelanggan 6. Kalau nanti saya betulkan balik kalau saya salah. Dan 5 tu yang semasa kan. Okey. Dia kena cuba confirm balik. Charge deposit mesti menggunakan pelanggan 6. Alright. Kalau 5 tak boleh. Biasanya 5 So saya punya staff tengah confirmkan juga. Thank you siapa yang bagi feedback. Lepas tu mestilah sebelum resit dikeluarkan. 5 yang biasa. So kita pakai 6. Okey. Dengar ni, korang. Ataupun tengok dekat skrin. Tengok Kalau pelupusan aset dengan hasil di IJFMAS, modul pelupusan aset dengan hasil di IJFMAS, syarat dia mesti tahun semasa sahaja. Okey, tahun keuangan berlainan tak payah mimpi lah nak pakai. Okey. Syarat kedua,
pelupusan tu mestilah secara sebut harga atau tender sahaja. Kalau secara e-way sebagai tu, ken salam, tak nak. Okay. Dan dia punya syarat yang seterusnya. Kita dah okey dah tahu semasa, dah okey dah cukup syarat. Pelupusan secara sebut harga atau tender pun dah cukup syarat. Okay. Dan aset tu memang ada dekat AJ Emas kita lah. Kalau aset tu tak ada dekat AJ Emas, kau tak payah penat buat benda ni. Okay. So syarat ketiga, charge deposit mesti menggunakan kod pelanggan. Sebab secara sebut harga atau tender, dia melibatkan banyak orang ataupun banyak pelanggan yang nak bid benda tu. So dia kena bayar deposit dulu. So masa deposit tu dikeluarkan ataupun semasa dia bayar duit deposit, dekat IJF Mas, kawan kita yang menguruskan ni adalah tim deposit lah. Okay. So dia kena charge pelanggan tu menggunakan kod pelanggan ataupun dia pelanggan tu kena kita guna pakai kod pelanggan 6 dia, bukan kod pelanggan 5. Okay, kalau pakai kod pelanggan 5 tak boleh juga pakai modul ni. So katakanlah tahun semasa dah cantik, dah cukup syarat, yang kedua pun cukup syarat, ketiga pun cukup syarat dan syarat yang keempat mestilah sebelum resit dikeluarkan. Okay, kalaulah korang nak buat pelupusan ni lepas resit keluar, syarat pertama dah meet, syarat kedua dah meet, syarat ketiga pun dah meet, tiba-tiba korang tak communicate dengan tim yang terima duit tu kan, tim yang terima duit, sebab lepas dia orang bid akan ada satu pemenang sahaja. So satu pemenang ni nanti akan bayar balance tau. So balance yang dia bayar tu kawan kita mestilah dekat unit terimaan ataupun unit yang menguruskan terimaan duit kan, bukan unit aset. So kalau katakan korang tak communicate, dia tak communicate dengan korang, maksudnya sepatutnya sebelum dia keluarkan resit untuk bayaran balance tadi, dia kena hello-hello korang untuk korang buat pelupusan aset dengan hasil di IJ Emas dulu. Kalau korang dah selesai pelupusan aset hasil di IJ Emas, baru dia boleh terima resit orang, boleh dia keluarkan resit orang tu tadi dengan charge kod pelanggan yang sama. Okay. Kalau katakan syarat ni korang semua tak meet, dia akan pergi kepada, korang tak boleh pakai modul tu, korang kena terus pakai modul, okay, modul yang tadi tu lah. Okay, maksudnya kalau tak meet, kalau tak memenuhi syarat, sekiranya tidak memenuhi syarat ini, sekiranya tidak memenuhi, dia semua memenuhi semua syarat ini, maka PTJ perlu menggunakan modul perakaunan aset pelupusan dengan pelupusan lain-lain. Pelupusan aset yang lain. Alright, boleh faham tak? Okay. Macam inilah nota dia lebih kurang. Okay. Boleh? Boleh Sebenarnya tidak memenuhi semua syarat ini, maka PJ perlu menggunakan modul perakaunan aset, pelupusan aset lain-lain. Alright. Data migrasi itu bukan tindakan KKM. Maksudnya korang kena dapatkan kelulusan khas daripada data migrasi ini sebenarnya bukan kelulusan khas BA, tapi kelulusan khas AGHQ. Tapi kena melalui BA lah. So kalau data migrasi kita orang kena uruskan. Yang uruskan dapatkan kelulusan daripada AGHQ tu BA. Lepas dapat kelulusan kita orang akan pass over balik dekat PTJ untuk PTJ buat di IJF Mas. End up-nya pun akan dihabiskan oleh PTJ. Okay. Jangan tolak harga aksesori tu awak. Awak kena daftar induk tu secara keseluruhan. Tapi nanti dekat yang ruangan aksesori tu baru awak pecahkan harga aksesori tu. Kalau ada beberapa aksesori lah. Kalau ada satu aksesori je, awak letaklah satu line aksesori 200 katakan. Tapi induk tu still ambil 10,000. Awak jangan 10,000 tolak 200. Okay. Faham tak awak? Biasa, Puan. Biasa modul ni untuk biasa macam kenderaan lah ya? Macam mana Ustaz? Perusahaan aset ni hasil ni kebanyakan macam kenderaan lah, salah satu contoh tak? Betul, kenderaan atau peralatan perubatan kita yang mahal-mahal tu lah, sebab dia secara sebut harga biasanya pelupusan tu, kan? Okay. Tapi kena check dulu kenderaan yang nak lupus tu memang ada kat AJ Emas kita ke tak. Kalau tak ada kat AJ Emas, tak payah. Right? Kalau pindahan aset dibuat 2018 tapi di AJ Emas tidak buat pindahan, sekarang aset telah pun dilupuskan.
Pindahan aset dibuat 2018, tapi di IJMA tidak buat pindahan. Sekarang aset telah memutuskan PTJ perlu ke PTJ wujud tinduk dan buat pelupusan tahun kewangan berlainan. Okey, macam ni. Pelupusan sebenar tu jatuh bawah senario. Kenapa saya punya slide ni dia macam susah nak gerak ni? Sekejap. Macam tak berapa mesra alam laptop aku hari ni buat hal. Okay, tengok Alright. Kalau katakan sekarang ni kawan kita punya soalan ni, aset tu dia dah pindah dekat SPA dia agaknya saya rasa, tapi dekat IJMA dia tak pindah-pindah. Okay, maksudnya physical asset tu memang dah ada di tempat PTJ yang baru dia lah. Okay, tapi dia baru sekarang sedar ataupun baru perasan aset tu dia tak pergi keluarkan lagi daripada IJMA dia tak pindahkan dekat IJMA. Bila dia nak pindahkan dekat PTJ sebenar yang sekarang memiliki aset tu, tiba-tiba aset tu dia kata dah lupus dah pun, dia kata. So buat apa nak pindah lagi kan? So pindahan tak perlu dibuat, tapi pelupusan tu perlu dibuat oleh PTJ yang tengah pegang di IJF Mas tu. Tapi awak kena dapatkan maklumat supporting dokumen daripada yang sekarang punya PTJ yang memiliki aset yang dah buat pelupusan tu lah. Maksudnya awak kena dapatkan dia punya kelulusan QPA dia lah. QPA dia yang menunjukkan dia dah buat pelupusan tersebut. Okay, awak janganlah membazir ID, pindah, end up benda tu memang dah lupus tu pun sebenarnya. Boleh tak? Boleh tak awak PKD SPT? Okay, mana PKD SPT pula? Siapa dia tanya soalan? Atul Izam, faham Okay, bawah lagi ada soalan. Syami fokus saya soalan yang sepatutnya je. Kemudian kata dah jawab mattress biasanya datang. Mattress tu kan dia punya ni je, dia datang sekali kan. Mattress tu apa? Tak ada tilam, PTJ order katil saja. Order katil saja untuk menggantikan katil lama ke apa? Kena tengok dulu katil lama tu lupus ke tak. Okay? Right. Ini saya dah explain ambulan tadi. Right? Kod pelanggan 5. Puan. Kod pelanggan 5 buat Hello, Puan. Ya. Mau tanya berkaitan tu yang sebut harga tender tu. Korang kod pelanggan 5 tu memang kod deposit untuk pelanggan yang sekarang kan. Dia orang kena pakai deposit kod pelanggan 5. Tapi untuk purpose, kalau katakan yang dia nak lupus tu tadi, ada di IJF Mas item tu, okay, tahun semasa pula tu, masa kawan kita nak keluarkan deposit tu, dia tak boleh charge kod akaun 5. Kod akaun 5 tu yang biasa punya. Kalau khusus untuk aset, yang memang dah ada dekat IJF Mas, dia kena pakai kod akaun 6. Itu yang saya minta staff saya semak tadi. Sebab tu saya tanya soalan tadi, yang biasa punya kod deposit, kod pelanggan biasa punya deposit untuk kod pelanggan tu biasanya kod pelanggan 5 kan. Tapi kalau untuk aset dia tak boleh pakai 5, dia kena pakai 6. Kenapa saya tak boleh bergerak ni? Menyusahkan saya lah. Sekejap Okey, awak apa yang nak tanya tadi? Puan, saya mau tanya yang tu model pelupusan aset di IJF Mas yang pasal sebut harga tu, Puan. Kalau Okay, yang ni sekiranya dekat skrin kita ni. Awak tengok dekat skrin tak? Okay, lepas tu? Kalau sekiranya tu aset dia bukan tahun semasa, macam tahun lepas sudah, jadi kita kena buat apa tu, migrasi kah? Atau pelupusan biasa? Pelupusan yang lain. Pelupusan yang lain. Awak kena pergi tengok slide yang sebelum tadi tu. Kena mohon pelupusan tahun kewangan berlainan. Okay? Kenaan tahun sebelum tak ada dalam IJMA, tapi pelupusan tak ada IJMA pedulikan weh, tak payah menyusahkan hidup kau. Dia hanya aset tu dah masuk IJMA je. Okay? Sekiranya melangkah tahun semasa, yazah, kena dapat kelulusan semua rahas dulu. Okay, boleh? Alright, siapa boleh send? Okay, dah. Okay, dah Saya nak pergi ke data sebenar. Maksud saya nak ambil contoh kawan-kawan kita yang terpilih hari tu. Right? Untuk jadikan kita punya contoh. Tapi kemungkinan kawan kita mungkin dah ambil tindakan. Sebab hari tu saya pakai LPB bulan berapa tak ingat lah itu. 3 kan saya benda ni, kita boleh bergerak. Dia start gerak. Kalau biasanya kan kita exit kan tekan escape kan. Dia tak nak. Tampang dia ni geram pula aku. Buat hal lah dia ni. Menguji kesabaran aku lah laptop ni. Kenapa dia buat hal ni?
Alah, alah, alah. Mac, Mac nanti tak mesra alam pula. Mac tu kan dia macam kawan dengan iPhone je. No, Office punya way mampus aku jadi. Itulah, tak kenapa. Dia tak boleh buka. Ngada-ngada dia ni. Dia ngada-ngada. Alright. Itu saya saya ambil yang hari tu kita dah save. Saya bagi contoh kat tuan-tuan dan puan macam mana cara nak semak daripada LTB kita. Sekejap bengkel. Oh, taklimat. Salah. Bengkel pula. Taklimat. Oh, ni. Okey. Apalah Johor ni kat atas. Kita nak ikut apa ni dia ikut alfabet ni. Siapa nak dulu? Negeri mana? Tapi ada 3 je dalam ni. Oh, ada 4 juga. Melaka. Okey, saya mulakan dengan Melaka. Next siapa nak? Perak, Puan, Perak. Perak. Orang kena cakap tau, jangan chat. Melaka pindah. Apa dia? Melaka, Perak, lagi siapa nak? Next. Labuan, Puan, Labuan. Johor. Labuan. Apa tu? Tapi saya tak, dalam ni kemungkinan bukan PTJ tuan-tuan dan perempuan tau. Dapat dalam ni ada 3 je yang saya dah pilih hari tu. Kedah. Siapa nak? Kedah, Puan, Kedah. Kedah. Okey, sekejap. Ini saya ambil aset alih dulu aset alih kebanyakannya kategori kesilapan kod akaun aset alih. Aset alih dia tak banyak sangat. Okey. Next siapa? Lepas Labuan, siapa tadi? Minta Pahang, Puan, Pahang. Pahang. Okey. 4. Saya ambil 5 dulu Pahang. Okey. Labuan punya spa boleh masuk Betul? Pahang Kelantan, alright, Kelantan. Dah 5 dulu. Sekejap. Okay, tapi dalamnya ada 3 je tau. Alright, so kita tengok Melaka, siapa yang ada dalam ni. Melaka ni lebih sikit hari tu ni. Okay. Thank you Melaka, dia dah proses dah saya punya TNT. Laju, Melaka laju. Padahal TNT saya tu bulan 3 tu. Tapi dia dah proseskan untuk saya. Okay, kita pergi Hospital Jasin dulu. Hospital Jasin ada tak dalam ni? Oh, Kedah tadi nama. Cik Atif pula Kedah ni kan. Mana Kedah saya nama ni kan Kedah tak tadi. Di Kedah 6 Sekejap. Sorry Kedah saya tak saya perasan tadi tu yang saya kata dah Kedah orang kampung Syamim Okey. Sekejap saya pilih tadi Jasin. Hospital Jasin ada tak warna dia? Ada Okey. Hospital Jasin. Kita tengok Hospital Jasin tapi ni LTB bulan 12 tau. Kemungkinan kawan kita dah buat tindakan Ni saya jadikan contoh sahaja. Untuk kategori pelupusan ni kita terus zoom dekat W5. Okey, bukan W4. Alright. Pelupusan ni kita pergi zoom terus dekat W5. Okey, tengok saya besarkan sikit cara dia nak buat kerja ataupun tuan-tuan dan perempuan nak buat kerja ni. Okey. Kalau saya laju sangat tak faham, boleh interrupt saya, tak ada masalah. Seeloknya interrupt by suara kalau boleh bercakap lah sebab ada PTJ kita facility dia tak ada mic dan sebagainya. Okay, so first thing dekat W5 dengan ni, bila kita dah siapkan LP kita nak buat step yang seterusnya, what next kan. So kita pergi dekat W5 ni, kita pergi filterkan dulu, maksudnya dekat tajuk ni kalau asalnya tak ada filter, tuan-tuan dan perempuan highlight tajuk ni baru tekan filter. Okay. Lepas tu terus pergi dekat kolom F. Okay, dekat kolom F. So kat kolom F ni tuan-tuan dan perempuan pilih hanya hashtag NA sahaja. Mana-mana yang ada pairing tu maksudnya dia dah ada dekat IJF Mas dah ada, dekat SPA pun dah ada. So kita tak perlu tengok lagi. Kita akan tengok dia andai kata dia jatuh dalam kategori duplicate. Yang tu episod 6 nanti kita akan cover. Okay. So untuk pelupusan ni kita akan highlight, kita akan pergi dekat kolom F.
kita akan untick hanya tick hashtag NA sahaja. Okay. So, ini dah tinggal yang hashtag NA je ni. Right, next step. Okay, dengan next step, bila korang dah hashtag NA, korang dah filter, terus pergi dekat kolom C. Okay, kenapa? Sebab dekat kolom C ni, andai kata terlist dekat situ nombor ID SPA, maksud formula ni, okay, maksud formula ni adalah, ID SPA ni pernah dimasukkan dalam IJF Mas. Okay? Pernah dimasukkan dalam IJF Mas, tapi kenapa dia result hashtag NA? Maksudnya ID ni dah tak ada dekat dalam laporan SPA latest tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya laporan bulan 12 SPA yang tuan-tuan dan puan-puan jana, ID ni dah tak ada dekat SPA. Sebab apa? Sebab kat sini saya nampak kemungkinan satu kemaskini I kepada H, sebab saya nampak I dengan R lagi dekat sini. Okay, so ini mungkin kemaskini sahaja, alright. Tapi yang selain daripada tu, yang hash dan hash ni, yang hash ni kena tengok balik. Okay, so sekarang ni disebabkan benda ni saya pakai laporan bulan 12, kemungkinan Hospital Jasin dia dah buat dah kemaskini I kepada H yang kita buat exercise tahun ni hari tu, yang Yusla ada email. Okay, kemungkinan dia dah ambil tindakan, sebab tu saya kata ada benda yang mungkin dia dah ambil tindakan, tapi sebabkan saya pakai bulan 12 punya laporan. Okay, so kita pakai je dulu nak tunjuk cara. Okay, sekarang ni lahan saya tunjuk dekat kolom C, korang kena untick kosong. Okay, sebab kosong tu dia tak melibatkan ID SPA. Okay, korang kena, sebab yang saya nak buat ni lah, saya akan untick semua yang I dengan R, sebab mungkin yang ini dah adalah kemaskini I kepada H. Okay, so saya tak nak ambil dia, sebab saya nak zoomkan lebih kecil supaya saya boleh fokus PTJ lain juga. Okay, tengok korang kena mahir pakai filter tau. Macam mana korang mahir pakai filter TikTok, pakai filter Instagram, filter kamera. Kan orang sekarang semua cantik-cantik. Mana dia yang tak cantik? Okay, tapi cantik dekat situ je lah. Tapi okay what? Kalau fizikalnya pun cantik juga. Kan? So yang ni saya akan untick. R ni pun dulu punya lah ni. Okay, so sini. So saya punya dah tinggal 56 je. Okay. Setakat yang saya terangkan ni korang faham tak ni? Saya nak tunjuk cara kerja ni. Boleh tak? Faham Okay, sekarang ni bila korang dah filter macam ni sebab tak nak semakkan ataupun tak nak korang tersentuh. Dia cakap wujud. Oh dah kenapa? Betul ke wujud? Okay, nanti kita tengok adakah dia kategori lain pula? Nanti kita tengok Alright, saya tak kata Hospital Jasin salah. Kita tengok dulu sebab dia mesti dah study benda ni. Saya bagi contoh ikut data dia. Okay. Alright. Sekarang ni korang tengok step saya. Korang tengok kat screen. Okay. Tadi saya dah ajar dekat kolom F filter hashtag NA dulu. Lepas tu pergi dekat kolom C. Korang ambil kena filter yang ID SPA yang hash sahaja. Okay. Yang I, R tu jangan ambil kisah dulu. Sebab itu kemungkinan kemaskini I kepada H. Okay. So sekarang ni bila dah sampai yang ini, korang ambil satu buku ni, satu sheet ni, ambil macam mana, highlight macam ni. Nampak tak saya punya mouse ni? Mouse saya ni saya bawa ke sini. Nampak tak? Bukan bawa ke A ni, saya bawa ke sini. So klik dia. Okay. So klik dia, right click copy, alright. Lepas tu wujudkan satu tab baru ni, nampak tak plus ni? Wujudkan satu tab baru, alright. Dia dah wujud satu tab baru. Korang paste dia dekat sini. Paste biasa. Okay, dia akan loading lama sikit. Sekejap Paste biasa. Dia tak bawa formula. Saya dah try semalam lah. Tapi kalau tak jadi kan, kita tengok dia tak bawa formula lah. Sebab apa saya kata tak bawa formula tu? Dekat sini ada formula. Kan, nampak tak? Ni formula tau. Okay. Tapi bila saya buat macam tadi tu, dia tak bawa formula. Nampak? Dia kosong lah. Okay. Saya tak nak buat 1, 2, 3 tu nanti saya banyak kerja. Nak kena jadikan dia nombor lagi. Format nombor. Format apa benda dan sebagainya lah. Saya tak mau banyak kali kerja. So kita buat macam ni. Setakat yang saya tunjuk ni korang faham tak step dia? Okay, ada mungkin kawan kita ada yang tahu, ada mungkin kawan kita baru first time tengok dan sebagainya. Okay. So boleh. Okay, sekarang ni kita dah tahu dalam ni hanya tinggal data yang hashtag NADF dan yang kategori ID SPA H. Okay. Hash ni. Okay.
Boleh Alright. So, sekarang ni kalau korang tak nak rasa, terpulang kat korang. Kalau tak nak rasa semak, korang boleh buang semua colour yang ada. Okay. Terpulang kat korang cara korang nak buat kerja. Okay. Alright. Okay. Korang boleh buang semua colour yang ada. Senang nak tengok kan. Okay. So, baru kita start kerja kita ni. Right. Kat sini. Okay. Ini saya tunjuk pelupusan punya je tau. Konsep pelupusan. Tapi yang korang buat LPB setiap bulan tu korang pakai je lah cara korang yang sama. Tak ada masalah. Ini saya nak tunjuk. Kita nak fokus benda ni. Adakah dia akan jatuh bawah kategori lupus yang mana. Okay. So sekarang ni saya tak pasti kawan kita ni. Mungkin dia dah buat kerja dia lah. Okay. So adakah maksud dia sepatutnya dia tak wujud ni. Tapi bila dia declare wujud. Okay. Bila dia declare wujud, tengok ada berapa yang wujud. Kemungkinan, okay. Kemungkinan, mana Hospital Jasin memang wujud Hospital Jasin? Memang sedang digunakan ke? Sekejap, dia punya tak banyak lah kalau ikutkan ni. Kalau aset tiada baki usia guna ni, jangan pakai alasan tu. Tak boleh. Nak tengok dekat SPA memang wujud ke? Sedang digunakan. Alright. Semua ni dah buat. Betul? Right. Sekejap kita ada cara lain. Sekejap Tengok template video call dah. Takut dia jadi kategori reject tu. Yang apa? Dia jatuh bawah kategori data reject. Tak, saya rasa sekejap saya tengok balik. Sebab dia kata dia wujud ni. Tak faham tak maksud saya? Faham kan? Dia kata wujud dekat tapi dia NA tu. Kalau dia ada dekat SPA dia mesti ada. Sekarang ni dekat SPA dia tak ada. Mungkin dia dah buang. Dia jadi kategori yang ada 2 tempat. Dekat data reject ada, dekat JMA ada. Kita tengok dekat saya. Nanti saya explain kat korang Alamak, saya lupa nak pasang bateri. Bateri nak habis. Dia pasang kabel ni. Dah bawa. Tak pasang. Sekejap ada depan ni. Ya. Korang. Nanti saya explain korang saya kena try dulu dekat sini. Nanti saya explain. Sekejap. Kalau ikutkan dia dekat data reject kot ni. Saya rasa mak kau. Itulah. Tapi ni kan bulan 12 ni tak tahu dah kena query ke apa. Saya tak pasti. Tapi dia kalau katakan memang tak ada dekat data reject, maksudnya problem dekat SPA dia, kenapa dia tak keluar. Sebab SPA dia yang tak keluar sebenarnya. Dekat AJMA ada. Sekejap ni kan ID dia. Copy. Lagi dekat lookup ni. Dekat data reject. Semak lah benda ni. Ni, dia tak ada. Sebab saya share slide. Share screen. Okay. Alright. Siapa nama dia ni? Hospital Jasin. Mana Jasin? Okay. Saya explain kat tuan-tuan dan puan-puan Alright. Kawan kita ni dia dah buat kerja dia. Alright. Apa yang dia dah buat kerja dia, maksud saya, dia dah semak satu persatu dia punya ni. Sekarang ni isunya aset ni ada dekat IGF Mas. Tapi melalui result formula, dia tak ada di SPA dah ID ni. Tapi hakikatnya bila kawan kita semak dekat SPA, maksudnya dia masuk sistem SPA, dia tengok aset tu memang sedang digunakan. Tapi jawapannya ini mungkin dia tak faham. Okay? Tapi kita okey je, tak ada masalah. Dia bukan alasan aset tiada baki usia guna, tak ada. Aset dalam IGF Mas, walaupun dah tak ada baki usia guna, dia kekal akan berada dalam IGF Mas selagi mana aset tu tidak dilupuskan di peringkat pengurusan aset. Okay, so korang tak ada masalah pun yang ini. Cuma yang ini nanti, kalau ikutkan saya dah cover masa kita LPBAA hari Isnin baru-baru ni, kita orang akan edarkan dekat tuan-tuan dan puan-puan mulai laporan bulan Mac punya LPB. Kita orang akan edarkan template yang baru 2.0 dan kita akan edarkan juga data reject yang baru punya file. So,
nanti bila data reject punya file yang baru tu dia tak akan berlaku macam ni dah. Maksudnya nanti dia akan result dia akan ada pairing kawan kita ni. Okay, so sebab apa saya dah tengok tadi ni dia ada kat sini. Maksudnya ID yang sama dah masuk IGF Mas dan dalam masa yang sama juga ID ni terkategori sebagai data reject. Yang ni saya dah explain lah masa kita punya episod pertama. So tak ada ulang tayang, tak ada astro Nanti tengoklah recording, record kita tu. Okay. So maksudnya nanti yang ini kawan kita tak perlu buat apa-apa. So next time nanti laporan bulan Mac insyaAllah dah okay. So sekarang ni saya tak nak fokus dia punya yang W ni, memang betul yang W dia ni memang betul-betul wujud. So saya delete yang W ni kejap. So saya akan fokus TW dia. Okay. So saya akan fokus TW dia. So yang ini memang dia dah jawab kat sini. Aset pinjaman dari Hospital Melaka dan telah dikembalikan pada Hospital Jasin. Pelupusan belum dipegang-kan. Okey, tak apa. Saya tengok sekejap. Kita masuk SPA dia. Sekejap saya masuk SPA. SPA untuk Melaka. SPA Melaka apa? Selatan kan? Saya tunjuk cara nak semak. Tak apa. Yang tu biar dia dah buat study dia. Tak apa. Kalau ikutkan tuan-tuan dan puan-puan dia macam ni tau. Pergi dekat kita punya SPA, cara nak semak. Okey. Baik. Pilih Melaka kan Syamil? Pilih Melaka, lepas tu enter kan? Okey, lepas tu baru masukkan. Sekejap. Okay. Alright, so ini SPA Melaka. Sekejap Sekejap tahu cara dia. Nanti saya ulang tayang balik kalau korang confuse Benda ni memang menguji minda sebab dia macam sekejap kat sini, sekejap kat sana. Dia tak straightforward. Sekejap Alright. Okay, sekarang ni kalau kita ikutkan contoh kalau ikutkan kita baru nak buat kerja ni, kebetulan kawan kita dah buat kerja dia. Okay. So kalau ikutkan tadi cara dia, kita akan sort macam ni, lepas tu baru kita buat kerja kita, ambil ID ni, pergi masuk dekat dalam SPA, kita nak tengok status terkini dekat dalam SPA, pergi dekat pengurusan aset alih ni, pergi dekat sistem pengurusan aset alih, pergi dekat, saya punya internet ni lambat tak. Boleh tak kalau saya nak pakai kabel tu, LAN tu? Lambat lah ni. Saya nak pakai kabel LAN dia ni. Ataupun PC mana-mana, boleh tak? Internet dia. Ni internet ni, boleh tak ambil? Sampai tak Liza? Sebab pakai wifi ni lambat. Boleh tak Liza cabut? Ataupun tak sampai? Liza, ataupun cabut. Mana? Tu internet ni bukan? Yang ni panjang ni Liza. Yang tu. Tu. Kan? Oh tak, ni projektor salah. Bukan. Yang ni sampai tak kat saya? Recording stopped. Okay. Dengar tak suara saya? Baru dengar puan. Dengar puan. Okay. Kan, right, sekejap Dengar puan. Tak boleh kacau yang ni. Minta Hafiz lah. Okay, dengar So yang ni tadi, saya ulang balik dekat sini. Ini tak adalah. Sekejap Okay, dekat sini kan kita tengok tadi kenapa kita nak semak dia. Kenapa ID ni dah tak ada dekat SPA? Ambil ID ni, pergi dekat dalam SPA. Okay, masukkan
dekat mana? Dekat carian aset, data aset. Okey. Okey, data aset. Saya punya internet dia slow, saya tengah mintakan orang IT kabel jap. Sebab ni dia pakai wifi, lambat sangat. Slow sikit. Sekejap korang. Tak boleh juga tak boleh cucuk Tak sampai ke? Okey, lepas tu pergi dekat nombor siri pendaftaran, paste dekat sini, lepas tu tekan cari. Okey. Port dia kan sini. Kita leftkanlah semua. Tolong Liza, sebab slow gila lah Liza. Sekejap korang slow lah internet ni, sekejap. Boleh tarik tak? Ke saya kena duduk kat atas? Saya kena duduk atas kapet ke? Cakap dengan dia. Boleh tak? Lambat lah Syamim ni. Ni lambat. Sekejap korang lambat lah. Tunggu sekejap. Tekpai dia orang ni kan entah mana-mana dia orang pergi. Sekejap lagi tak dengar. Spa problem? Ya ke? Spa problem ke? Alright. Slow sangat lah spa ni. Siapa pula yang ni? Buatkan lah. Record pun terpadam. Saya rasa tadi cuba Syamil tengok. Dapat jalankan record ni. Padam balik Oh. Kak Syamil ada record? Syamil ada record juga tak? Tadi boost dia. Oh dia. Recording in progress. Maksudnya tadi tak ada record lah. Maksudnya nanti kita tengok kat sini ada lagi letak yang boost ni. So Syamil record dekat Syamil laptop sekarang ni. Send request. Tak ya. Ni record jalan tak? Jalan? Jalan Jalan. Okay. Sekejap korang. Alright. Okay. So dekat sini, nampak tak dia keluar ni? Klik dekat yang ni. Nampak? Ni kan? Lepas tu, kalau ikutkan ni penghapusan. Kalau penghapusan ni, sekejap kita tengok dalam dia. Lambatnya. Spa yang lembab pun. Dia padam penghapusan tu. Itulah dia berjawab kat sini lain ni. Dia telah padam tu. Aset pinjaman dari Hospital Melaka dan telah dikembalikan pada 3/1. Sekejap kita tengok balik kawan kita ni. Kalau lupus lain kan dia keluar. Kalau lupus apa? Pelupusan ke Ustaz? Ingat Ustaz. dah. Lepas bosan dia biasa dipadam. Tengok apa dipadam tu alasan tu boleh tengok jalan spa juga tu. Sekejap. Boleh tengok alasan dipadam kenapa. Tengok bahagian admin, dekat gambar admin tu ada capaian tepi tu. Tengok aset telah dipadam. Saya punya capaian ni tak ada ni Ustaz, sebab ni memang upas bagi saya setakat dia nak view je. Okey, tapi tak apa. Okey. Mana ni ke? Puan Tak Bella ada. boleh tekan gambar orang tu. Tak, saya punya capaian tak sama dengan korang tau. Yang capaian ni dia ada memang terhad sikit. Kita orang sebenarnya boleh view je untuk semua PTJ. Betul, Kalau betul. yang tuan badan dia boleh. Saya bukannya capaian yang kita orang BA dapat ni, capaian untuk view report dan sebagainya je. Okey, yang mungkin view saya pun terhad. Right? Minta yang tu lah yang Melaka lah check balik. Apa dipadam. Okey, kalau ikutkan ni dia dah keluar, skrin dia telah dipadam. Okey, tengok balik. Hospital Melaka. Alright, Hospital Melaka, Hospital Melaka pula. Hospital Jasin, dia kata Hospital Melaka telah melaksanakan pelupusan. Ui, yang korang buat ni. Aset pinjaman dari Hospital Melaka.
dan telah dikembalikan pada Hospital Melaka. Kalau dah telah kembalikan kepada Hospital Melaka, mestilah korang buat pindahan kepada Hospital Melaka kan? Kenapa korang padam benda ni? Apa kerja yang korang buat ni? Dia patutnya dia buat pindah dalam spa, bukan dia padam Ha, je. bukan dipadam. So korang Hospital Jasin tengok balik. Okay, dengar Hospital Jasin kena tengok balik sepatutnya aset yang tadi memang awak punya. Lepas tu bukan awak punya, sorry. Dia aset pinjaman dari Hospital Melaka. Pindahan. Itulah dia kata pindahan tapi kenapa dia padam? Tak faham saya. Sebab itulah korang sendiri yang memeningkan kepala korang dekat pengurusan aset ni. Tengok balik. Okay, saya tak pasti kenapa yang lama daftarkan dalam aset pinjaman. Okay, maksudnya aset tu pinjam. Tapi kalau aset pinjaman kena rekod kat SPA ke tak? Tak sepatutnya rekod kat SPA lah. Maksud awak macam tu ke? Kalau pinjaman dia kena guna orang pergerakan je kalau pinjaman. Maksudnya dia tak perlu rekod dekat SPA dia pun kan Ustaz? Ke macam tu? Tak perlu. Tak perlu. Alright, faham. Kalau Sebab dia tersalah. Dia terrekod dalam SPA lah ikutkan Hospital Jasin ni. Betul? Sepatutnya tak perlu rekod kat SPA. Sebab tu awak padam sekarang ni. Okay, so padam lepas tu dah pernah masuk dekat dalam IJMAS pula. Betul? Okay. So yang ini awak punya kategori ni apa ni? Kategori awak ni data migrasi lah. Awak kena mohon kelulusan khas data migrasi sebab sepatutnya aset ni bukan aset awak pun. So dah termasuk dalam IJMAS sebagai aset awak. Okay. So mohon pelupusan aset data migrasi. Okay. Oh boleh. Okay, sekejap korang. Oh. Okay. Alright. Yap, tengok. Mana nak layan kowe ni? Okay. Thank you, Liza. Pandai, Liza. Nak apa? Nak aiskrim? Kau pandai-pandai ambil kan? Pandai lah. Nak hidup. Okay, korang. So yang ini, kalau ikutkan aset pinjaman dari Hospital Melaka dan telah dikembalikan. Patutnya tulis kat sini. Aset pinjaman dari Hospital Melaka dan telah dikembalikan. Tak payah macam ni. Dia macam ni tau. Kesilapan record aset di SPA. Bagi tahu dalam kurungan ni aset pinjaman dari Hospital Melaka. Patutnya benda ni tak record dengan SPA Hospital Jasin pun. Betul tak Hospital Jasin? Okay, so yang ini nanti kena dapatkan kelulusan khas, yang ini data migrasi. Okay, so dekat sini korang kena buat working sikit dekat sebelah sini. Maksudnya korang kena dapatkan kelulusan ataupun kat sini. Apa kita nak buat kat sini tajuk dia. Ni tindakan oleh PTJ, ni bukan tindakan. Ni dia kena cakap kisah ni dekat sini tau. Kan. So dekat sini permohonan kelulusan khas. Betul ni? Data migrasi. Okey. Dah. Kelulusan pelupusan khas. Kelulusan khas pelupusan pelupusan. Okey, buat satu pun ambil masa lama. Okey. Aset tu kira dah lupus saya. Tak ada lah. Dia kalau ikutkan yang saya tengok senario yang Hospital Jasin ni, kalau saya salah nanti betulkan saya. Kalau ikutkan aset ni tak sepatutnya didaftarkan dekat SPA Hospital Jasin sebabnya aset tu hanyalah aset pinjaman daripada Hospital Melaka. So tak pedulilah apa yang berlaku dekat aset tu, sebabnya dia tak sepatutnya rekod dekat SPA dia dan dah termasuk pun dalam IJFMAS. Sebab itulah kawan kita ni dia padam dekat SPA dia. So dan pula aset ni kebetulan dah masuk dalam IJFMAS dia juga. Okay, so sebabkan itu dia dah jatuh kategori data migrasi. Sebab at the time muat naik data migrasi pun dah salah. Sebab aset tu sebenarnya bukan dia punya. Okay, Hospital Jasin betul tak apa yang saya cakap tu? Sebab kalau ikutkan pinjaman aset tak perlu pun didaftarkan. Okay, itu je sebenarnya. Jadi ini nak luput. Okay, boleh Nak luput tak nombor dia lah buat kan. Macam mana Ustaz?
Ini nak lupuskan sat nombor tu lah kan. Sat nombor yang terwujud kat Betul. dia tu. Sekarang ni dekat SPA dia dah hilangkan, dia dah padam. Okey. So dekat IJMAS aset yang sama dah ada didaftarkan bawah Hospital Jasin. Sepatutnya bukan Hospital Jasin punya pun. So dia kena lupuskan juga dekat IJMAS. Cara dia adalah permohonan kelulusan khas pelupusan data migrasi. So dia kena bagi justifikasi tu lah. Sebab kalau pelupusan data migrasi ni, kita tak ada borang khas untuk dia, cuma permohonan dan adalah supporting dokumen dia, nanti saya terangkan, dan kena ada justifikasi. Okay? Alright, yang itu pengurusan aset kalau awak tanya saya tentang tu, saya tak boleh nak jawab sebab saya takut nanti saya salah advice. Sebab tadi Ustaz ada kata boleh tengok kan padam tu macam mana, nanti korang pergi PM tepi orang yang berkaitan. Okay? Boleh? Yang dekat IJMA insyaAllah saya boleh jawab. Alright, so kita tengok next habis Hospital Jasin, dah selesai lah dia punya Hospital Jasin ni. Maksud saya selesai apa? Selesai daripada kategori yang pertama tadi. Kategori pertama tadi, korang jangan confuse kategori pertama. Mana puan cakap ni? Kategori pertama ni yang cara yang pertama tadi. Kita filter F and A. Lepas tu kita kena filter dekat C, ambil yang ada ID SPA sahaja. Itu dia bendanya. Okay? So tapi yang lain-lain, okay, yang lain-lain contoh. Okay, yang lain-lain kalau nak tengok yang kosong ni. Yang kosong ni maksudnya benda ni masuk dalam IJFMAS tuan-tuan dan perempuan bukan secara data migrasi. Maksudnya dia masuk dalam IJFMAS 2018 dan ke atas. Okey? Yang ini. Yang ini kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, nanti sebab tu template baru 2.0 kita orang letakkan tarikh dipermodalkan. Kat sini kan korang tak nampak tarikh. Kan? Nanti dekat versi 2.0 korang akan nampak tarikh dimulakan dengan sumber. Dekat situ nanti senang. Korang akan nampak rupanya sumber ni AA lah, MM lah dan sebagainya. Yang itu korang kena cari, macam ni kawan kita ni dia dah jawab lah. Kalau benda tu wujud, aset tak ada masalah. So kita maintain je dia. Tapi cuba kita tengok yang tak wujud dia. Okay, dia dah buat dah kerja dia ni. So yang tak wujud ni, ni tengok dia dah jawab lah. Dia dah mengaku kat sini. Kejap. Apa pengakuan dia ni? Mohon pelupusan khas BA telah dilupuskan pada 99 di SPA menggunakan sub number. Yang ni ada sampai kat Liza ke? Ustaz Jasin. Ustaz Jasin dah ada hantar kat kita ke Ustaz Jasin? Tak ada kan? Pindah. Okey. Pindah ngam. Okey. Kalau kategori kosong tu, kalau tak lupus, pindah. Alright? Okey. Saya pergi kat PTJ lain pula. Ustaz Jasin okey Saya pergi kat PTJ lain. Double ID dekat IJFMAS tu maksud awak apa? Pindahan punya kes ke apa? Sebelum ni dia pindahan ke apa? Susah lah benda ni. Itu data migrasi je. Ni dia tu punya ni. Tak nampak dia punya ni. Ustaz Jasin tak apa. Nanti awak dah mohon belum? Ustaz Jasin. Kalau awak mohon nanti kita orang akan tengok. Okay, saya pergi ke PTJ yang seterusnya. Sekejap Jom lagi. Okay. Tengok JKM Melaka jap. Tapi kalau topik pindahan saya takkan cover. Saya nak tengok dia punya kalau ada yang kategori macam tadi je. Maksudnya dekat F saya akan filter #NA. Lepas tu dekat C saya akan filter ID SPA H sahaja. Okay, tengok ni. Saya pakai konsep yang sama. Okay. Untuk JKM Melaka. Alright. Saya punya skrin ni korang tak nampak lah. Saya punya kepayahan ni sebab menyusahkan saya lah yang ni. Ya, Syamil. Gerak-gerak tu. Semak tu. Okay, tengok Melaka, JKN Melaka. Tengok apa yang dia dah buat. Pergi, macam kita buat tadi juga. Sekejap Dia ni F. Okay, dekat F, tengok ni. Orang JKM Melaka. Dia dah tahu dah kat merah ni lah aku nak kena tengok dia kata kan. Okay. So, ambil #NA. Lepas tu pergi dekat C. Lepas tu kita akan ambil hash je. Saya tak nak ambil I sebab I ni kemungkinan mungkin dah lupus juga ataupun mungkin I kepada H. Okay. So, I tu saya tak ambil. Saya maintainkan ni dulu. Okay. So, yang ini saya pergi move kepada satu sheet
Dia tak dengar suara saya ke? Korang dengar suara saya tak? Dengar. Dengar. Ya. Dengar Yang kan? belum dia ke? Dengar kan? Okay, sorry tau sebab kita orang ni pakai mikrofon ni mikrofon yang alah macam content creator pakai mikrofon tu ni Jadi content creator pula kan. Sekejap Okay, saya pakai step yang sama. Okay, tengok JKN Melaka, banyak pula JKN Melaka ni Alright. Mengganggu betul apa ni. Okay, JKN Melaka Okay, tengok ni dekat JKN Melaka ni. Dia tahun tak apa saya tak buanglah color dulu Boleh kan? Okay, kita ambil dia yang tak wujud je sebab dia dah buat kerja dia ni kawan kita ni. Right? Kita ambil yang tak wujud je. Yang wujud tu kita tak nak ambil lah sebab yang wujud tu tak perlu bagi perhatian. Okay, yang ini okay, dengar ni. Right. So kita tengok saya dah keluar pula tadi Melaka ni ya Rabbi. Ya Twice. Lambat juga. Tak cukup laju sikit. Terus lambat laju. Okay. Pergi dekat sini. Pergi dekat carian aset. Pergi dekat data aset. Ambil ID satu ni. Rasanya bukan dia punya. Pergi dekat sini. IKU. JKM Melaka ni memang aset awak ke? Sebab ini bukan aset awak ni. Sebab tu saya tak boleh access dekat sini. Ni IKU punya ni. Kemas kini awak kena tukar kepada ID Mana Cik Lizam? Saya Puan, Dah kemas kini dah Cik Lizam yang ni. yang nombor 1 tu memang saya pun tak dapat nak cari aset daripada mana. Saya Oh, ya remain ke? dulu. Remain dulu. Yang ni dah buat. Yang ni apa maksud awak kemas kini? Yang ni masuk melalui data migrasi ni. Yang nombor 2 tu. Sekejap saya tengok status dia. Yang ID SPA tu tadi bukan ID SPA JKN kan yang pertama tu. Itu ID SPA IKU. Ni telah dilupuskan ni Lizam. Ni. Aset yang kedua. Yang tadi kan ada 3 kan yang tak wujud ni. So yang kedua ni kalau ikutkan SPA dia kata ataupun dia ni telah dilupus. Okay, tengok korang tengok dekat sini. Ini aset yang telah dilupus. Tadi kita jumpa aset telah dipadam. Alright. So bila korang tengok aset ni telah dilupus, korang kena klik dekat PAR 3A ni, klik dia. So dia akan keluar satu QPAR. Saya percaya korang lebih expert daripada saya untuk yang pengurusan aset ni ataupun part SPA ni. Okay. Alright, jap Apalah dia membazir masa aku loading lama geram. Enggak, smart. Sistem tak Lepas elok 3 macam tu. Dah lambat. Sekejap. Oh, dia meeting ke? Okay. Ni mungkin meeting yang tu. Yang apa tu? PCIDMS kot. Okay, korang cuba tengok ni Korang sorry tau. Benda yang macam, tapi kita santai-santai je ni. Tapi yalah korang nak stres sangat Aku pun tak ada nak skema sangat weh. Okay, tengok ni. Okay. Geram. Semua tak boleh. Geram dengan dia ni. Jamin, tengok ni. Kenapa saya tak boleh nak ni? Okay. Geram. Okay, tengok dekat kalau telah dilupus. Okay, kalau telah dilupus. Korang kena tengok sampai bawah ni. Okay, bawah ni kan. Alright, ni kat bawah ni. Nampak tak? Kat bawah ni. Alright, kawan kita ni, JKN Melaka. Ini kita panggil atas pagar. Alright, maksud atas pagar apa? Adakah dia memang tahun 2023 berlaku pelupusan sebenar tersebut ataupun sebenarnya ini tarikh kelulusan pelupusan dan pelupusan terberlaku 2024. Ini atas pagar. Mana Cik Lizam tadi? Cik Lizam, yang ini dah semak ke? Yang ini aset ni dah lupus masa 5 bulan 12 lupus ke ataupun 5 bulan 12 ni adalah tarikh surat kelulusan? Belum semak lagi Puan. Nanti saya semak dengan Cik Saldi. Okay. Alright, nanti semak. Dia boleh tengok dekat QPAR 23. Okay. Tahu kan QPAR 23? Saya rasa korang lebih expert daripada saya. Nanti saya tunjuk contoh, ada juga contoh staff saya dah buatkan. So kalaulah katakan tadi ini memang pelupusan sebenar, bukan tarikh surat kelulusan pelupusan, dia akan jatuh bawah kategori kelulusan khas
tahun keuangan berlainan. Okey, boleh tak? Tapi kalau kata dia semak tadi, rupa-rupanya pelupusan sebenarnya 2024, dia terus dia buat dekat IJMAS. Tak perlu dapat kelulusan BA lagi kalau tahun semasa. Okey, korang faham tak maksud saya? Right? So, yang ini Cik Izam kita kena semak. So, lagi satu, saya semak lagi satu Lagi satu, maksudnya kerja yang kita tengah buat ni kita nak tahu dia kategori mana sebenarnya. Dia memang, kita akan jumpa lupus, padam ataupun pindahan keluar. So kita akan tengok nanti. So tuan-tuan dan puan-puan dah tahu tapi nak tengok pula adakah jatuh bawah kelulusan khas data migrasi. Kalau kelulusan khas data migrasi cara dia lain. Kalau kelulusan khas pelupusan tahun keuangan berlainan cara dia pun lain. So yang ni pun telah dilupuskan. Okay. So kalau ikutkan nanti JKN Melaka ada dua benda yang dia kena semak. Dekat sini kita tak nampak tau tarikh dia. Tarikh yang kelulusan dan sebagainya tu kelulusan pelupusan. Korang kena klik dekat P3 ni, P3A ni, macam ni kan. So dekat bawah ni korang boleh tengok. Ni pun sama ni. Nanti Cik Lizam boleh semak balik lah. Kalau katakan memang pelupusan sebenar tu 2023 bulan 12 kena mohon kelulusan khas. Tapi kalau pelupusan sebenar tu sebenarnya 2024 boleh buat terus dekat IJFMAS di modul pelupusan aset lain-lain. Alright? Boleh tak? Korang faham tak yang saya tunjukkan ni? Dapat idea tak? Boleh kan? Okay? So saya nak pergi Melaka. Lagi satu, apa tadi? Melaka. Lagi satu Jasin. PKD Jasin. Okay, PKD Jasin. Tengok ni PKD pula. PKD dia mungkin akan mengalami senario yang lain juga. Okay, tengok PKD Jasin ni. Saya pergi macam tadi juga Tapi saya akan filterkan TW siap-siap. Sebab dia dah buat kerja dia ni, kawan-kawan kita ni. So, saya akan filter TW siap-siap. Alright. So, saya akan pergi TW maksudnya dekat, kalau kita filter TW, mesti dekat FD#NA. Okay. So, korang kalau dah faham konsep, korang boleh pakai filter yang mana sekalipun lah. So, dekat C, again, saya kata ambil yang ada ID sahaja. Nampak ni. Okay. So, ada ID SPA sahaja. So, nanti macam biasalah korang buat macam tadi tu. Sebab korang boleh juga pecah-pecahkan tugas ni kat orang lain. Tapi saya percaya korang memang tak cukup orang juga dekat pejabat. Korang jugalah yang buat benda semua ni. Tapi dekat SPA kadang-kadang kalau untuk pelupusan orang lain. Kalau pindahan orang lain. So cuba tengok balik lah. Tu masing-masing punya cara lah So yang ini cara dia sama juga. Kawan kita ni tapi dia dah study belum? Dia dah buat belum? Dia dah settle dah. So saya tak go through lah. Okay. So saya tak go through tapi saya dah buka dia punya. Boleh tak PKD apa tadi? Jasin nanti kata saya tak buka pula dia punya. Okay. Okay, PKD Jasin. Sekejap. PKD Jasin dah. JKM Melaka dah. PKPD Alu Gajah. So kita tengok ada tak dia. Kadang-kadang tak ada pun data kat PTJ ni. Okay, kita tengok ada tak. Sekejap Kesiapan kod akaun nanti saya tunjuk cara macam dia lain. Dia bukan macam yang kita buat ni. Yang ini hanya untuk tahu kenapa dia dah ada kat SPA. Kalau kesilapan kod akaun tu memang dia tak ada kat SPA. Okay, sebab tu ID SPA dia tak wujud. Alright. So yang ni kawan kita pun dah buat kerja dia. Alright. So kita terus ambil TW. Nak tunjuk kat tuan-tuan dan puan-puan So TW dan dia punya kita ambil ni banyak pula ni. Okay. Alright. So kita ambil dia punya. Tapi saya tak nak ambil I. Okay. Ni dia punya. Nanti kat PTJ lain mungkin saya akan tunjuk contoh kesilapan kod akaun pula. Alright. Okay. Tak ada masa lagi. Ni cara nak cari dulu. Nanti tata cara nak lupus macam mana semua saya akan tunjuk nanti. Jangan risau. Yang penting korang cari dulu. Kalau cari pun tak tahu macam mana nak buat nanti kan. Alright. Okay. So yang ini kawan kita ni PKPD. Okay. Kalau PKD dengan PKPD. Andai kata. Okay, kita tengok dulu yang ini. Apa kategori dia kejap. Saya tak jumpa lagi peristiwa dia. Tapi nanti kalau tak jumpa saya bagi contoh teruslah. Kejap Alah, dia dah keluar pula. Ya Kejap. Dia mengganggu saya macam ni. Yang ruler tu. Saya tengok PKPD. Saya bagi contoh. Okay, ni telah dilupuskan. So, sama juga cara macam tadi. Pergi dekat part 3. Korang kalau boleh habiskan cari dulu. Lepas tu barulah buat sekali harung. Yang ni tengok kawan kita ni. Dia punya ni macam ni
Kalaulah dia dia bukan atas pagar yang ni. Maksud saya atas pagar apa tahu? Kalau dia hujung tahun tadi atas pagar. Sebab kita nak tahu tarikh ni sebenarnya tarikh surat kelulusan ke ataupun tarikh pelupusan sebenar. Tapi kalau macam ni memang bukan atas pagar. So terus je. Dia memang Okey, tengok Kalau ikutkan ni bukan kategori atas pagar pun, maksud saya atas pagar tu kita takut sebenarnya dia tahun semasa. Dan atas pagar lagi satu, kalau dia 2018 kat sini, bahaya juga. Kalau katakan 31/1/2018, kenapa dia atas pagar antara dia berlaku pada 2018 ke ataupun dia berlaku pada data migrasi 2017 dan ke bawah. Sebab tu korang kena semak yang tarikh yang terpapar di sini adakah tarikh kelulusan pelupusan ataupun tarikh pelupusan sebenar. Sebab kita sebenarnya nak rujuk kepada tarikh pelupusan sebenar. Kalau macam ni memang bukan atas pagar, korang tak payah semak dah lagi, memang benda ni terus jatuh bawah tahun keuangan berlainan. Sebab dia bukan atas pagar pun. Memang dah strictly lah ni. Tak payah semak pun tak apa. Tarikh ni tarikh mana satu, terus je mohon tahun keuangan berlainan punya kelulusan khas. Okey? Puan, Boleh tak ni? Puan. Ya. Saya tanya soalan Puan. Boleh? Apa dia? Awak tak dengar? Apa dia? Awak punya suara putus-putus. Kelulusan pelupusan. Aha. Kelulusan pelupusan. Kelulusan Aha. pelupusan kita pada bulan 8 tahun 2023. Pelupusan Kelulusan. sebenar, kelulusan bulan 8 2023. Lepas tu kita buat pelupusan sebenar bulan 1 2024. Okey, Lepas tu kita buat dalam pelupusan dalam IJMAS pada bulan 3. Adakah kita kena minta kelulusan BA juga? Tidak lah, tahun semasa tak payah. Awak terus buat je dekat IJMAS, okey? Tapi bila saya buat dalam IJMAS baru-baru ni bulan 3, BA AO reject. query BA reject? BA AG reject. Kau jangan cakap BA, BA tu kita faham. Dia query. AG mana ni yang tak cerdik sangat ni? Geram pula aku AG ni. Maaf puan. AG mana? AG Terengganu. Dia kata sebab dia kata kelulusan dia kena ikut kelulusan pelupusan bulan 8 dia kena dalam masa 6 bulan kena buat pelupusan dalam IJMAS. Ni yang menyebabkan Itu yang saya jadi nak marah. Jadi maknanya kita sekarang ni kena ikut dari kelulusan pelupusan yang dapat tu ke atau pelupusan yang sebenar bulan 1 tu? Okey, saya tanya balik soalan kat korang semua ni, cuba korang buka minda korang sebab benda ni pun sepatutnya AG pun buka minda dia. Saya tanya korang. Sebelum korang buat pelupusan, korang kena dapatkan kelulusan dulu untuk melupuskan benda itu. Betul. Tapi aset tu tak lupus lagi. Kita diberi tempoh 6 bulan. Betul? Ya, betul. Dalam tempoh 6 bulan tu, aset tu masih bawah tanggungjawab kita. Betul. So apa kejadahnya nak keluarkan daripada IJMAS sebab aset tu masih dalam tanggungjawab kita. Sebab tu kita kena pakai pelupusan sebenar. Fizikal tu dah tak ada depan mata kita. Memang dah selesai pelupusan sebenar fizikalnya. Baru kita boleh keluarkan daripada IJMAS. Kau pergi ajar IG. Baru ni saya buat 2 kali dia reject. Dia kata dah lebih daripada 6 bulan. Tu yang Jangan jadi ni sangat boleh tak? 6 bulan tu adalah tempoh kelulusan PTJ untuk melaksanakan pelupusan. PTJ diberi masa 6 bulan. Kalau tak dapat 6 bulan dia boleh minta extension. Kalau tak minta extension tak buat juga boleh mohon lagi sekali kelulusan baru, tukar kaedah. Tadi mungkin secara e-waste tak dapat orang. So tukarlah secara serahan ke apa ke. Yang tu kau ajar sikit pengurusan aset kat dia. Dia tak faham pengurusan aset tu. jadi maknanya saya bolehlah buat pelupusan dah tahun semasa kan puan? Walaupun kelulusan dia tahun lepas kan? Betul, kelulusan tu walaupun tahun lepas sama dengan aset hadiah. Aset hadiah pun sama. Kalaulah kelulusan hadiah tu pada tahun lepas, tapi aset hadiah ni dia tak macam pelupusan punya, dia ada tempoh. Kalau kelulusan aset hadiah dia tak ada tempoh. Dia memang tak ada tempoh kelulusan aset hadiah tu. Tapi kita akan guna pakai sebab korang kena dapatkan concern dulu baru nak buat apa-apa, betul? So aset hadiah tu tadi dia either one. Kadang-kadang kita dah dapat dulu aset hadiah tu baru kita bawa kelulusan. Tapi kadang-kadang kita tak dapat lagi barang tu, tak dapat lagi hadiah tu.
Tapi kita dapatkan dulu concern dulu. Mungkin kita tak ada space nak letak ke apa ke, kita tak akan terima dia dulu. Sepatutnya aset hadiah selagi tak dapat kelulusan, kita memang tak boleh terima pun barang tu sebenarnya. Okay? So tapi bila dah dapatkan kelulusan hadiah tadi, barulah kita pergi roger balik yang tuang nak bagi tadi tu, orang yang nak bagi tu, tolong hantar, kita dah dapat kelulusan dah ni, hadiah yang awak nak bagi tadi. So kita ada satu tarikh kelulusan aset hadiah, dan kita ada lagi satu tarikh terima sebenar barang tu. So tarikh yang kita nak guna dekat AJMA adalah tarikh bila fizikal tu depan mata kita, macam tu lah, macam lupus tadi, bila fizikal tu dah tak ada depan mata kita, pelupusan sebenar lah. Faham tak konsep dia? So maksudnya aset hadiah pun, walaupun kelulusan tu tahun lepas, contohnya, baru tahun ni kita terima barang tu, tahun ni tuan-tuan dan perempuan boleh buat dekat AJMA untuk aset hadiah. Kita akan pakai tarikh kemudian. Boleh? Kau ajar sikit Terengganu tu. Masih Puan. Right. AJ Terengganu ni bukan setakat aset ni je. Sekarang ni memang aset ni memang problem sikit dekat AJ Terengganu ni. Saya tak pasti kenapa. Adalah beberapa benda yang kita tengah bantu juga. Aset tak alih punya urusan untuk inden kerja dan sebagainya tu pun ada juga. Tapi tak saya kata AJ Terengganu tu semua salah, tak. Ada juga benda yang kita kena tambah baik juga. Okay? Tapi yang ni tadi AJ Terengganu tu memang dia silap lah, tak boleh lah buat macam tu. Mana ada kata kat dia bulan 8. Kalau saya buat bulan 8 2023 ataupun kalau saya buat tahun 2023, aset tu masih belum dilupuskan lagi. Kenapa saya nak keluarkan dekat AJMA pada tahun 2023? Kau ajar dia sikit Okay? Boleh? Right? Okay, Sebab boleh dia tempoh 6 bulan tu juga. Dia seolah-olah pegang tempoh 6 bulan tu juga AJ Terengganu tu. Macam mana? Sebab AJ Terengganu tu dia pegang tempoh 6 bulan. Sedangkan yang tadi dalam masa 6 bulan dia buat lagi. Dia macam ni tau, aset ni tu tempoh 6 bulan. Lagi satu, AG tak boleh pegang juga. Mungkin AG ada kekeliruan, saya tak pasti. Okay? Manusia kan berbeza-beza kan. Aset setakat ni, rules aset jangan melangkau tahun. Contoh tadi macam kawan kita ni tadi, dia nak buat pelupusan tahun 2024. Okay, sebabnya memang dia berlaku pun pada Januari 2024. Tak kira lah dia buat bulan 2 ke bulan 3, tapi eloknya buat secepat mungkin lah, okay, supaya nanti dekat LPB tak menyemakkan mata kita. Tapi andai kata kawan kita ni tadi bulan 2 tak buat, bulan 3 tak buat, sampai bulan 12 pun dia tak buat, tahun depan baru dia nak buat, yang itu baru tahun keuangan berlainan. Okay, tapi AJ tak bolehlah query pelupusan bulan 1, kenapa bulan 3 baru nak buat kat AJMA, itu lagi kelakar lah. Okay, alright. QPA 23 kalau atas pagar dan QPA 23 tu kalau AG minta korang kena bagi sebab AG dia nak semak AO dan sebagainya. Alright. Tapi untuk documentation pelupusan data migrasi, pelupusan tahun keuangan berlainan, kod akaun salah, kuantiti salah tadi nanti saya explain kat tempat lain. Okay, nanti part dokumen sebukan saya akan explain lain. Saya nak korang tahu cara kerja nak buat dulu. Cara nak semak dulu. Adakah dia kategori data migrasi ataupun kategori tahun keuangan berlainan. Okay, boleh Melaka dan saya dah cover up Melaka ni tadi. Alright, so saya pergi kepada negeri lain. Okay. Saya pergi kepada negeri yang kedua. Alright. Sebab apa saya pergi satu-satu ni? Sebab tak semua orang kisah dia sama. Okay. Kadang-kadang kebetulan sama, kadang-kadang ada kebetulan yang memang tak sama. So Hospital Bahagia, Perak. Okay, kita tengok. Okay, saya pergi laju sikit So, saya tengok Perak. Okay, kenapa lah AG tu kenapa? Dia sebenarnya depends on manusia tu. Dia bukan ikut negeri pun sebenarnya, ikut manusia. Kadang-kadang dekat AG Terengganu tu ada je yang okay, tapi mungkin yang awak liaise tu ataupun yang handle case awak tu, mungkin dia orang baru ke, mungkin dia memang tak faham ke, cuba kita jelaskan kat dia. Kalau dia tak faham juga, suruh dia call BA KKM. Nanti kita orang jelaskan kat dia. Right, so TW. Okay, kawan kita ni dia dah buat kerja dia juga sebab ini apa yang korang submit dekat BA. Kalau korang submit tak complete, memang BA akan query lah. So kita filter TW dan TW. Kenapa TW tapi ada F, dekat F ada ID SPA, mungkin ke duplicate. Tindakan pindah aset duplicate. Okay, yang ni kawan kita ni dah pandai lah ni. Alright. Okay, yang ni saya topik lain tau, nanti saya cover. Sepatutnya dekat sini tadi filter #NA kan. Sepatutnya bila kita TW tadi, bila kita filter TW dekat sini semua
hashtag NA sepatutnya, tapi kawan kita ni still ada ID SPA kat sini, ini kisah duplicate dan sebagainya. Yang tu nanti saya cover kat tempat lain lah. Okay, so yang ni saya tak nak ambil dia. So saya pergi fokus pada topik kita hari ni ataupun episod kita kali ni. So kita tengok kawan kita Perak ni kejap. So sama je korang. Saya dah tak tunjuk lagi lah cara macam tadi tu. Maksud saya korang nak senang, korang copy ni, korang pergi ikut korang tahu. Kalau ikutkan saya memang kena buat macam ni sebab nanti korang kena filter lagi data migrasi, cara kelulusan dia lain. Tahun kewangan berlainan lain dan PIC saya pun, anak buah saya pun orang lain. Kalau data migrasi, Syamim yang uruskan. Kalau tahun kewangan berlainan, Liza yang uruskan. Okay? So dekat sini, elok ni dia macam ni tau. Ni katakanlah ni data migrasi. Okay? Apa semalam? Pelupusan kan? Ni kalau ada data migrasi lah. Okay, tengok saya buat jejak. Bagi saya masa sikit. Aku kadang rasa macam duduk depan ni setiap hari saya ajar. Senang kan? Sekejap kita pergi negeri Perak apa? Utara Utara. Okay. Kita dah datang ramai kan? Maksud saya ajar dia orang yang kena depan mata saya. Alamak. Woi, staff saya ni seorang je. Syamim seorang, Liza seorang, Yusla. Itu yang buat. Yusla dua-dua lah, Asyik Alih dengan Asyik Tak Alih. Asyik Tak Alih ada Syah Kak Miss ni. Mana ada Alif? Alif tak ada. Alif dah masuk ni, dia dah masuk unit lain. Saya tak nak staff lelaki. Perak urut. Okay, Perak. Yusla bagi apa ni?